KPM. Hah? Apa? Kita dah nak mula? Hah? Hello? Apa bunyi tu? Juru audio. Masuk. Kenapa ni? Tak dapat nak dengar lah suara penerbit. Kenapa Tron? Kenapa? Apa berlaku? Itulah cikgu. Saya tak dapat nak dengar suara penerbit. Lepas tu dia ada macam bunyi berdengung. Kenapa cikgu? Bunyi berdengung. Okey. Yang itu saya akan terangkan masa slot saya nanti. Apa pun kita kena betulkan yang tak betul sekarang ni. Okey, cikgu nanti kita jumpa, okey? Boleh. Okey, kepada mereka yang menonton sekarang, jangan ke mana-mana. Kita akan jumpa sekejap lagi. Kenapa macam ni? Salam sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Sean Stevens selaku pengacara anda. Bagi mata pelajaran kita pada hari ini iaitu menservis peralatan elektrik domestik bersama dengan Cikgu Hanafi. Hai Cikgu, apa khabar Cikgu? Khabar baik. Okey, dan juga jurubahasa isyarat kita pada hari ini adalah Cikgu Azliana. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Baik, Cikgu. Okey, Cikgu, sekarang kita tahu dah, bukan kita berdua saja di dalam studio, kita juga ada mermaid yang akan bersama kita dalam talian untuk hari ini. Siapakah mereka? Hai semua! Itulah dia muka-muka yang akan bersama kita. Mungkin Cikgu boleh kenalkan mereka kepada yang menonton sekarang, Cikgu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama kita pada hari ini, jauh di selatan tanah air Malaysia. Di negeri Johor. Okey, dari SMK Dato' On Batu Pahat, Johor. Bersama dengan kita hari ini, di sebelah atas kiri kita ada Hakimi. Hai Hakimi. Kemudian di sebelah kanan atas kita ada Kabil. Hai. Kemudian di sebelah bawah kiri kita ada Zul Husni. Hello. Dan yang terakhir kita ada Irfan Faizi. Hai Irfan. Okey. Semua ceria adakah anda bersedia untuk apa yang cikgu akan kongsikan pada hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah sedia. Okey, baiklah, mereka nampak macam dah sedia, Cikgu. Ya, betul. Tapi balik semula kepada soalan saya tadi, Cikgu. Kenapa tadi ada macam masalah ataupun bunyi berdengung? Gangguan itu datangnya sebab kemungkinan mikrofon Sean pakai tadi terlalu dekat dengan perkakasan yang lain. Jadi dia akan menimbulkan bunyi gangguan seperti humming ataupun berdengung. Jadi kita boleh adakan jarak yang sesuai supaya masalah-masalah tersebut tidak akan berlaku lagi. Okey, baiklah Cikgu. Jadi apa yang Cikgu akan kongsikan bersama kita pada hari ini, Cikgu? Jadi, hari ini dan di bawah tajuk mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik, saya sebagai penyampai pada hari ini di bawah modul 9 sistem audio visual. Jadi di bawah sistem audio visual ni pula kita ada 9.1 sistem siar raya. Saya akan fokuskan hanya kepada sistem siar raya. Jadi untuk pengetahuan anak-anak murid yang berada di talian dan juga di rumah, kita ada 6 standard pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita menyatakan kategori sistem siar raya. Yang kedua, menyatakan peralatan bantuan dalam sistem siar raya. Yang seterusnya, mengenal pasti jenis dan fungsi peralatan bantuan sistem siar raya. Kemudian kita akan melakar simbol peralatan bantuan dalam sistem siar raya. Kemudian kita merancang pemasangan sistem siar raya. Dan yang terakhir, menservis sistem siar raya. Jadi saya teruskan, kita kena kenal pasti dulu. Kita kena tahu dulu apa itu sistem siar raya. Kebanyakan orang jarang perkataan sistem siar raya disebut. Selalu mereka akan sebut PA system. Apa tu PA system? PA system sebenarnya PA system dalam bahasa Inggeris, iaitu Public Address System. Kemudian ia merupakan sistem elektronik yang berfungsi untuk meningkatkan isi padu suara manusia, alat muzik, sumber bunyi akustik atau apa-apa bunyi yang direkodkan. Jadi kalau suara saya ini, kalau saya bercakap di halayak ramai tanpa menggunakan
sistem siar raya, kemungkinan audiens yang berada di jauh dengan saya tak akan dengar suara saya. Jadi fungsinya adalah untuk meningkatkan isi padu suara manusia tersebut. Jadi murid-murid yang berada di talian, kita imbas kembali, okey, tajuk bagi kategori sistem siar raya. Kita ada 3 kategori sistem siar raya. Yang pertama, kategori A, dinamakan kategori A, iaitu di kawasan tempat terbuka, yang mana penontonnya lebih daripada 5,000 orang. 5,000 orang. Okey, kemudian kita ada kategori B di dalam dewan, iaitu penonton lebih daripada 500 orang. Jadi kedua-dua kategori ini hampir sama, cuma yang membezakan adalah bilangan bilangan audiens saja. Contoh kategori A seperti di stadium, di padang, di dewan dan sebagainya. Kategori B masih lagi di dalam dewan, di masjid boleh, dan juga bilik-bilik kuliah yang besar. Seterusnya kita ada kategori C, juga di dalam dewan, yang mana penontonnya kurang daripada 500 orang. Seperti bilik-bilik mesyuarat, okey, bilik-bilik serbaguna, itu kita namakan sebagai kategori C. Okey, seterusnya kita nak tengok apa peralatan bantuan dan juga perkakasan dalam sistem siar raya. Okey, murid-murid kena kenal pasti ada lebih kurang 8 peralatan bantuan perkakasan sistem siar raya. Yang pertama kita ada mikrofon. Okey, seterusnya kita ada pembesar suara. Okey, seterusnya kita ada penguat. Okey, seterusnya kita ada pengadun. Okey, seterusnya kita ada kabel-kabel, iaitu kabel mikrofon. Kita ada kabel audio dan video. Seterusnya kabel pembesar suara, dan yang terakhir talian bekalan kuasa. Jadi Sean, boleh tak saya teruskan untuk kita tengok soalan-soalan contoh berkaitan dengan 2 subtopik ini? Boleh cikgu, silakan. Okey, baik. Anak-anak murid yang berada di talian semua sudah bersedia? Okey, semua sudah bersedia. Baik. Soalan contoh 1. Okey, Raja X menunjukkan 3 jenis tempat yang menggunakan sistem siar raya. Okey, tuliskan kategori sistem siar raya yang digunakan dengan menulis A, B dan juga C pada ruang jawapan. Jadi dekat sini yang kita nak tengok, dia suruh kita namakan ataupun kategorikan sistem siar raya ini daripada A, B dan juga C pada ruang jawapan. Kita ada 3 gambar yang disediakan. Murid kena kenal pasti ketiga-tiga gambar ni di mana lokasinya. Di mana lokasinya. Jadi, murid-murid yang berada di talian, bantu cikgu siapa yang suka rela untuk menjawab bagi ruangan yang pertama. Okey, Kabil, silakan Kabil. Jawapan yang pertama ialah B. Ialah dewan tertutup. Saya belum tanya lagi, dia dah jawabkan di mana kawasannya tu. Bagus Kabil. Jadi di dewan tertutup ni kategori B sebab audiensnya lebih daripada 500 orang. Kita tengok jawapan ni. Ya, betul. Itu jawapan yang ruangan pertama. Tanya. Okey, seterusnya kita ada gambar yang kedua. Siapa yang nak bantu saya untuk jawab soalan yang kedua? Hakimi. Laju angkat tangan ya. Di dalam bilik mesyuarat, iaitu kategori C. Dia ada dalam bilik mesyuarat. Kita tengok ada kerusi, ada mikrofon. Okey, di ruangan yang kecil. Jadi jawapannya kategori C. Okey, betul. Dan yang terakhir sekali, gambar di stadium. Bila A sudah jawab, B sudah jawab, semestinya yang terakhir adalah kategori A, yang mana kategori A melibatkan penonton lebih daripada 5,000 penonton. Okey, kita teruskan dengan soalan contoh 2. Cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Boleh. Sebab sekarang ada banyak di antara kawan-kawan saya yang kahwin cikgu. Sekarang mesti ada kahwin. macam kedua kahwin tu semua kan cikgu. Tapi berdasarkan kategori yang cikgu dah terangkan tadi kategori yang manakah sesuai untuk majlis perkahwinan cikgu? Okey, kita tengok pada bilangan audiens dan juga tempat. Okey, selalunya tempat untuk kategori untuk majlis perkahwinan lebih sesuai dalam kategori B. Di mana audiensnya ataupun penontonnya lebih daripada 500 orang. Tak mungkin capai sampai 5,000. Kategori A tidak boleh. Jadi kategori C pun terlalu kecil. Terlalu kecil, jadi pun tidak sesuai. Jadi untuk kategori untuk majlis perkahwinan, kategori B. Okey, baik cikgu. Baik Baik, saya teruskan boleh? Boleh cikgu, silakan. Okey, baik. Soalan contoh yang seterusnya.
Raja X menunjukkan peralatan bantuan sistem siaraya. Okey, berdasarkan Raja X, namakan. Okey, dia punya kata kunci adalah namakan. Namakan peralatan bantuan itu pada ruang jawapan. Kita ada gambar A, gambar B, gambar C dan juga gambar D. Jadi, murid-murid di talian boleh terangkan dengan saya, boleh beri jawapan apakah gambar A. Kabil lagi. Okey. Gambar A ialah pengadun. Pengadun. Kita tengok jawapannya betul ke tidak? Ya, betul. Pengadun. Okey. Ini gambar-gambar ni pun saya dah terangkan secara sepintas lalu sebentar tadi. Baik, seterusnya. Gambar yang kedua, gambar B. Hakimi. B adalah pembesar suara. Pembesar suara. Betul. Okey, pembesar suara. Seterusnya, gambar yang ketiga, gambar C. Ya, Zul Husni. C ialah mikrofon. Mikrofon. Ni memang kita dah boleh tahulah gambar tu memang mikrofon ya. Ya, betul. Tidak lari, memang mikrofon. Dan yang terakhir, siapa? Irfan saya sebelum jawab. Ya, Irfan, silakan. Dia ialah penguat. Penguat. Okey, betul. Jadi murid-murid ni kena kenal pasti gambar-gambar baru dia boleh jawab untuk menamakan peralatan bantuan pada ruang jawapan. Ya. Ya. Okey, saya teruskan lagi Sean. Ya, cikgu. Okey, soalan contoh 3. Okey, berikut merupakan ciri-ciri sistem siaraya bagi kategori A dan juga kategori C. Jadi kita ada pernyataan P, kita ada pernyataan Q, R dan juga S. Di mana P adalah digunakan di dalam dewan dengan penonton melebihi 5,000 orang penonton. Kategori Q digunakan dalam dewan penonton kurang dari 500 orang. Kategori R, maafkan saya, pernyataan R adalah digunakan di dalam kawasan yang luas dan pernyataan S digunakan di dalam kawasan yang kecil. Jadi soalannya, kelaskan pernyataan itu dengan menulis P, Q, R dan juga S pada ruang jawapan. Dia nak kita tulis P, Q, R dan juga S. Jangan tulis huruf lain. Jangan tulis huruf lain. Kita ada 2 kategori saja, kategori A dan C. Jadi kita lihat yang mana kategori A. Bila kita dah jawab kategori A, bermaksud selebihnya confirm ataupun sudah pasti adalah kategori C. Jadi murid-murid di talian, apakah jawapan bagi kategori A? Okey, Hakimi. Kategori A adalah P dan R. P dan R kerana melebihi 5,000 orang dan juga kawasan yang luas. Kita tengok betul ke tidak? P dan juga R. Okey, betul. Jadi kalau kedua-dua jawapan itu dah ditulis dan dah pasti, jadi yang selebihnya Q dan juga S sudah semestinya pada jawapan kategori C, Q dan juga S. Jadi itulah antara tiga contoh soalan contoh untuk kategori sistem siaraya dan juga jenis peralatan bantuan dalam sistem siaraya, Sean. Okey, cikgu. Berkenaan pula dengan topik kita ataupun yang berkenaan dengan kategori dan juga peralatan bantuan yang cikgu baru sebutkan tadi, ada tak berkaitan dengan soalan, cikgu? Ada tak apa-apa kesilapan yang biasanya dilakukan oleh murid-murid bila menjawab soalan sebegini? Baik, kesilapannya adalah mereka, contoh soalan 3A ni. Soalan 3 ini. Kelaskan pernyataan dengan menulis P, Q, R dan juga S. Tetapi mereka tulis mungkin huruf W ataupun mereka salin semula. Mereka salin semula ayat ni di dalam ruang jawapan. Jadi walaupun mereka salin maknanya pernyataan ataupun ayat tersebut mereka salin di sana, takkan dapat jawapan, Ibu? Tidak akan dapat jawapan. Walaupun pada kedudukan yang betul? Ya. Okey, baik. Jadi sebab soalan dia nak pernyataan dengan menulis P, Q, R dan juga S. Tidak perlu salin, hanya tulis huruf yang diberikan sahaja. Okey, baik, cikgu. Dan sebelum kita mengakhiri segmen kita, Ibu, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan bagaimana kita dapat kategorikan mengikut sama ada kategori A, B ataupun C. Apa poin ataupun apa keywords ataupun kata kunci supaya kita dapat tahu yang tu adalah kategori A. Okey, kita B tengok pada C. bilangan penonton ataupun bilangan audience yang mana 5,000 ke atas sudah semestinya adalah kategori A. Okey, 500 ke atas kategori B dan kurang daripada 500 adalah kategori C. Okey. Dan juga berkenaan pula dengan lokasi pun sangat penting ke, Ibu? Ya, kalau lokasinya di kawasan yang luas
itu kategori A. Ah. Okey, di dalam dewan ataupun di dalam bangunan boleh kategori B dan juga kategori C, tetapi tengok kepada bilangan audiens. Okey. Jadi bilangan audiens tu memainkan peranan yang penting bagi menentukan kategori A, B dan juga C. Okey, baiklah cikgu, dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Baik, sebelum kita terus, kita tanya dulu murid-murid yang berada di talian. Ya. Semua sudah bersedia? Sudah bersedia, alhamdulillah. Baik, kita teruskan ya. Okey, kita teruskan dengan jenis dan fungsi peralatan bantuan. Jadi kita kenal pasti tadi jenisnya apa. Okey, yang pertama mikrofon. Okey, mikrofon kita tahu fungsinya apa? Mengubah tenaga bunyi kepada tenaga elektrik. Itu fungsi bagi mikrofon. Dan jenis mikrofon terdapat dua, iaitu mikrofon kondenser dan juga mikrofon dinamik. Okey, seterusnya kita ada penguat. Okey, penguat adalah alat yang boleh mengubah atau menaikkan amplitude sesuatu isyarat. Jadi kita ada dua jenis penguat. Yang pertama penguat PA dan yang kedua penguat kuasa. Okey, saya teruskan lagi. Kita ada jenis kita ada pembesar suara, iaitu menukarkan isyarat elektrik, menukarkan isyarat elektrik kepada isyarat bunyi. Dan kita ada tiga jenis pembesar suara. Yang pertama kita ada jenis corong, yang mana corong ini diletakkan di luar bangunan, pelbagai saiz dan selalunya berbentuk kon. Okey, kita ada ruangan, okey, selalunya berada di dalam bangunan. Okey, saiznya 2 kaki ada, 4 kaki maupun 6 kaki. Dan seterusnya kita ada jenis kotak. Okey, dia boleh berada di dalam bangunan, juga berada di luar bangunan, dan selalunya kualitinya lebih baik. Baik. Seterusnya, selepas kita dah tahu jenis dan juga fungsi peralatan pembesar suara, kita lihat kepada simbol peralatan bantuan. Okey, peralatan bantuan. Jadi kita ada 3 saja simbol peralatan bantuan, iaitu kita ada mikrofon, okey, seperti ini. Okey. Kemudian kita ada penguat, okey, seperti ini, dan juga pembesar suara seperti ini. Okey, baik, kita tengok soalan contoh yang keempat. Baik, murid-murid bersedia? Baik, Raja X, okey, menunjukkan peralatan bantuan, peralatan bantuan sistem siar raya. Ada 3 gambar di sini, gambar A, B dan juga C. Jadi soalannya, berdasarkan Raja X, padankan, okey, kata kuncinya, padankan peralatan bantuan sistem siar raya itu dengan menulis A, B dan juga C pada ruang jawapan. Kita tulis A, B, C saja, jangan tulis benda lain. Baik, kita ada menukarkan tenaga bunyi kepada tenaga elektrik. Yang pertama, mengubah atau menaikkan amplitude sesuatu isyarat, dan yang terakhir menukarkan isyarat elektrik kepada isyarat bunyi. Jadi murid-murid yang berada di talian boleh bantu kita, saya, cikgu dan juga rakan-rakan yang berada di rumah. Apakah jawapan untuk ruangan yang pertama? Okey, Hakimi. B, iaitu mikrofon. Okey, tenaga bunyi kepada tenaga elektrik, B, mikrofon. Okey, betul. Okey, seterusnya ruangan yang kedua, kabel. Okey, kabel. Okey, tak apa. Kita tengok kawan lain. Tengok kawan lain boleh bantu. Ataupun kabel boleh tolong pasangkan mikrofon anda. Mikrofon. Ya, cuba jawab. Okey, tak apa. Okey, Zul Husni. Bantu Zul Husni. Zul, tolong bantu Zul. A ialah penguat. Okey, A, penguat. Okey, betul. Dan yang terakhir, menukarkan isyarat elektrik kepada bunyi. Apakah jawapannya? Semestinya C, pembesar suara. Sebab kita dah jawab dah. B kita dah jawab. Ya. A kita dah jawab. Dan yang terakhir ni adalah C. Jadi C ni semestinya jawapan yang terakhir. Okey, sebab dia bagi 3 pilihan jawapan.
Baik, seterusnya. Soalan contoh 5. Murid-murid bersedia? Okay, Raja X menunjukkan pembesar suara. Okay, kata kuncinya pembesar suara yang terdapat pada sistem siar raya. Kita ada gambar A, gambar B dan juga gambar C. Soalannya, berdasarkan Raja X, padankan, sama macam soalan sebelum tu. Padankan peralatan bantuan dengan penyataan yang betul dengan menulis A, B dan juga C pada ruang jawapan. Okey, saya tak perlu bacalah. Jadi murid-murid tolong padankan yang mana jawapan untuk ruangan yang pertama. Okey, Irfan. C. Okey, kita tengok sebab dia berada di luar bangunan yang seperti saya cakap tadi, iaitu apa ni Irfan? Pembesar suara apa ni? Jenis? Corong. Okey, good. Yang kedua, kebiasaan dipasang dalam bangunan, kualiti yang terbaik. Yang mana satu? Okey, Kabil. A. Ya, betul. Okey, jadi C kita dah tanda, A kita dah tanda, jadi yang B tinggal, betul? Ya, betul. Jadi yang B adalah untuk jawapan yang terakhir, iaitu di dalam bangunan tetapi mempunyai kualiti yang sederhana. Okey, kita teruskan lagi. Okay. Baik, soalan contoh yang ke-6. Jadual X menunjukkan peralatan bantuan sistem siar raya. Kata kuncinya, lukis simbol. Lukis simbol peralatan bantuan sistem siar raya itu pada ruang jawapan. Jadi ada juga soalan untuk melukis simbol. Kita dah tengok tadi macam mana simbol untuk peralatan bantuan tersebut. Jadi untuk ruangan yang pertama, siapa yang nak lukis? Okey, Irfan. Okey, Irfan terus lukis, Irfan. Terus lukis Okey, untuk ruangan yang kedua, jawapan ruangan yang kedua, siapa? Okey, Zul. Dan ruangan yang ketiga, siapa yang nak bantu lukis? Okey, Kabil. Saya bagi 15 saat saja. Okey. Jadi mereka ni perlu ada kemahiran juga untuk melukis simbol-simbol peralatan bantuan sistem siar raya juga. Kerana akan ada keluar soalan dalam SPM. Okey, bentuk lukis. Okey, kita kena melukis ataupun melakar. Okey, kita teruskan. Siapa yang pertama tadi? Irfan. Okey, Irfan, tunjukkan dengan rakan-rakan bagaimana simbol yang pertama. Okey, dia ada bulat, lepas tu ada satu garis dan ada dua garis yang melintang. Kita tengok betul ke tidak? Ya, betul. Irfan ini peralatan apa ni, Irfan? Mikrofon. Okey, betul. Okey, yang pertama betul. Okey, yang kedua, Zul, tunjukkan. Okey, kita tengok sama ke tidak dengan jawapan kita? Ya, betul. Sama. Okey, apakah jenis peralatan ini? Pembesar suara. Okey, dan yang terakhir, tunjukkan Kabil, simbolnya. Saya rasa macam terbalik tu, Kabil. Cuba pusingkan. Ya, okey. Okey, baru betul. Okey. Dan itu adalah, apa nama peralatan ini? Penguat. Okey, ketiga-tiga murid berjaya melukis simbol dengan betul. Okey, kita teruskan. Kita teruskan dengan soalan contoh yang ketujuh. Berikut adalah penyataan ciri-ciri. Jadi, kata kuncinya adalah ciri-ciri. Okey, ciri-ciri kepada siapa? Kepada pembesar suara di dalam sistem siar raya. Tuliskan jenis. Disuruh tuliskan jenis pembesar suara pada ruang jawapan. Kita ada pernyataan yang pertama, mempunyai pelbagai saiz dengan ukuran 2, 4 atau 5 kaki. Mempunyai pelbagai variasi bentuk kon. Kata kuncinya bentuk kon. Kemudian mempunyai pelbagai saiz kuboid. Okey. Itu dia punya kata kunci. Jadi murid-murid di talian, bantu saya, siapa nak jawab untuk ruangan yang pertama? Okey, saya pun tak nampak tadi siapa angkat tangan yang laju. Okey. Hakimi. Laju dia angkat tangan lagi. Pembesar suara ruangan. Pembesar suara ruangan. Okey, betul Hakimi, Tania. Okey, yang kedua, Kun. Okey, Kabil. Pembesar suara corong. Corong. Okey, betul. Dan yang terakhir, kuboidnya ni. Siapa? Irfan. Pembesar suara kotak. Kotak. Ya, betul. Okey, dan kita teruskan lagi dengan soalan contoh yang ke-8.
Yang mana ini adalah bahagian B dalam SPM. Anda diminta memasang sistem siaraya di sebuah surau kecil dengan peruntukan rendah, peruntukan rendah daripada derma jemaah surau. Jadual X menunjukkan dua sistem set siaraya yang terdapat di pasaran. Kita ada A dan juga B. Jadi kalau keluar soalan ini, murid-murid kena teliti ke semua maklumat yang diberikan di dalam jadual. Kalau kita tengok soalan yang berkaitan dengan ini, berikan 3 perbandingan, okey, antara dua set tersebut. Jadi kalau 3 perbandingan, kat sini kita ada 5 spesifikasi. Kalau ada 5 spesifikasi, kita pilih 3 sahaja. Dan kalau kita nak buat perbandingan, pastikan kedua-dua unit ataupun kedua-dua maklumat mesti berbeza. Kalau kita tengok dekat sini jaminan kita ada 1 tahun untuk A, 1 tahun untuk B. Jadi jaminan tidak boleh buat perbandingan ya murid-murid. Jadi ada 4 spesifikasi yang boleh dibuat perbandingan. Berikan satu contoh perbandingan untuk kuasa penguat. Okey Hakimi. Kuasa penguat set A lebih rendah iaitu 200 watt, manakala kuasa penguat set B lebih tinggi iaitu 300. Okey, kuasa penguat 200 watt lebih rendah dan 300 watt lebih tinggi. Okey, seterusnya speaker corong. Okey, Irfan. Okey, bilangan speaker corong set A lebih sedikit iaitu 1 unit 12 inci, manakala set B 2 unit 12 inci. Okey, dan yang terakhirlah saya ambil harga lah. Harga, siapa nak buat harga untuk saya? Harga. Okey, Kabil. Harga set A lebih murah iaitu RM1,300, manakala harga set B lebih mahal iaitu RM4,500. Okey, jadi murid-murid ni dah bantu saya untuk membuat perbandingan. Jadi kalau kita tengok jawapan-jawapan ni lebih kurang sama dengan murid-murid cakap tadi. Kuasa set A lebih rendah. Ini kata kuncinya. Okey, manakala kuasa penguat set B lebih tinggi. Okey, kemudian kita ada bilangan set A lebih sedikit. Okey, seterusnya set B lebih banyak. Okey, dan yang terakhir, harga bagi set A lebih murah. Okey, lebih murah, dan manakala harga set B lebih mahal. Dan kita kena nyatakan maklumat-maklumat yang diberikan di dalam jadual. Itu kaedah ataupun teknik untuk menjawab sekiranya soalan ini berkaitan dengan perbandingan ya murid-murid. Baik, ada 2 lagi pecahan, iaitu nyatakan set sistem siaraya dipilih dan alasannya. Okey, siapa nak bantu saya jawab untuk pecahan yang kedua, B ini? Mana set yang kita nak pilih? Okey, Hakimi. Set A kerana harganya lebih murah. Sebab tadi dia kata dengan derma yang minima, jadi kita pilih set A kerana ini sampai sini. Okey, kerana kita kena nyatakan alasannya. Dia lebih murah. Okey, kalau kita tak nyatakan kenapa kita pilih, markah tidak akan dapat 2 markah. Okay. Tidak penuh lah. Jadi hanya mungkin dapat satu markah sahaja. Okey, dan yang terakhir, 2 jenis mikrofon. Kita kena cadangkan 2 jenis mikrofon yang boleh digunakan di surau tersebut. Siapa nak tolong jawab untuk soalan yang ketiga ini? Irfan. Mikrofon berwayar dengan mikrofon tidak berwayar. Mikrofon berwayar, okey, betul, dan juga mikrofon tidak berwayar. Ya, Sean? Okey, terima kasih cikgu, dan kita pun telah belajar sedikit berkenaan dengan jenis, fungsi dan juga simbol peralatan dalam sistem siaraya dan juga soalan yang berkaitan dengan topik-topik tersebut. Dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2022 selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Boleh, terima kasih.
Baik, murid-murid di talian dan juga di rumah, adakah anda sudah bersedia? Okey, kita teruskan dengan subtopik yang berikutnya. Baik, kita ada susun atur sistem siaraya. Jadi kat sini cikgu tunjukkan ada contoh yang pertama yang mana pemasangan asas sistem siaraya yang menggunakan penguat PA. Jadi kita boleh nampaklah mikrofon disambungkan kepada penguat, kemudian pembesar suara juga disambungkan kepada penguat dan penguat disambung terus ke talian bekalan. Okey, ini yang pertama, ini yang kedua dan ini yang ketiga. Baik, kita teruskan dengan contoh yang kedua di mana pemasangan asas sistem siaraya yang menggunakan penguat kuasa dan juga pengadun. Okey, dari mikrofon kita sambung pergi ke pengadun, kemudian dari pengadun sambung ke penguat dan juga sambung ke pembesar suara. Okey, baik. Jadi selepas kita dah tahu, dah kenal pasti susun atur, kita boleh memasang dan mengendalikan sistem siaraya. Jadi untuk yang ini lebih kurang 12 langkah, saya tidak perlu terangkan secara terperinci. Jadi kita boleh lihat daripada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Okay, sebab murid-murid dah tahu dan dah belajar tentang memasang dan mengendali ini. Langkah 4, 5 dan juga 6. Okey, seterusnya langkah 7, 8, 9. Okey, dan seterusnya 10, 11 dan juga 12. Okey, jadi kita nak tengok soalan-soalan contoh yang berkaitan dengan susun atur dan juga pemasangan dan pengendalian sistem siaraya. Baik, cikgu. Okay. Soalan contoh yang ke-9. Raja X menunjukkan pendawaian peralatan bantuan sistem siaraya yang tidak lengkap. Kata kuncinya tidak lengkap. Jadi, soalannya, lakarkan penyambungan pendawaian itu supaya sistem itu boleh berfungsi. Jadi kita ada 3 komponen ataupun perkakasan di sini, iaitu mikrofon. Okey, ni mikrofon. Kemudian kita ada pembesar suara dan juga penguat. Okey. Jadi murid-murid yang berada di talian, okey, bantu cikgu macam mana kita nak buat penyambungan untuk soalan ini. Okey, bantu cikgu. Okey, Hakimi. Mikrofon ke terminal mic 2. Okey, saya sambung mikrofon ke terminal mic 2. Okey, nanti kita tengok jawapannya. Okey, seterusnya. Apa lagi kita perlu buat? Penyambungan mana lagi? Siapa nak bantu kita? Siapa nak bantu? Okey, Zul. Teruskan, Zul. Terminal negatif ke terminal com. Terminal negatif ke terminal com. Okey. Terminal negatif ke terminal com. Okey, saya lukis sekali lagi. Baik, yang seterusnya. Siapa nak bantu? Okey, Kabil. Terminal positif pergi ke 70V. Terminal positif ke 70V. Okey, kita tengok jawapan untuk soalan ini. Mikrofon ke mic 2. Okey. Okey, betul. Okey. Kemudian negatif ke com pun betul juga dan positif ke 70V pun betul juga. Okey, tahniah. Jadi kalau saya nak tanyalah, boleh tak saya sambungkan mikrofon ni ke mic 1? Saya tanya sini. Boleh ataupun tidak? Rasa-rasa boleh tak? Boleh, cikgu. Boleh untuk pengetahuan Sean dan juga murid-murid yang berada di rumah. Okey, bukan tidak semestinya kita sambung ke mikrofon 2. Kita boleh juga sambung ke terminal mic 1. Okey, kalau misal kata sambungan negatif ni saya sambungkan ke 70V. Negatif ni saya pergi 70V, maksudnya dia terbaliklah. Dan positif saya sambung ke com. Nak tanya murid-murid yang berada di talian, boleh ataupun tidak? Hakimi. Boleh, tetapi lama-kelamaan akan merosakkan pembesar suara. Ya, sebab bila kita buat salah penyambungan, dia masih lagi boleh berbunyi, tetapi nanti lama-lama nanti gegelung di dalam pembesar suara tu akan rosak. Bila rosak, kita perlu ganti. Bila kita ganti, ia melibatkan kos. Jadi kita kena gunakan sebaik mungkin supaya jangka hayatnya lebih panjang nanti. Okey, kita teruskan. Okey, soalan contoh yang ke-10. Berikut adalah penyataan langkah kerja. Okey, jadi ini adalah kata kuncinya, langkah kerja. Pemasangan sistem siaraya yang tidak mengikut urutan.
Jadi apa yang diletakkan di sini, penyataan ini semua tidak ikut urutan. Jadi soalannya, tuliskan 1, 2, 3, 4 dan 5 mengikut urutan yang betul pada petak yang disediakan. Jadi kita ada onkan switch, kita ada menyambung kabel speaker ke pembesar suara, menyediakan peralatan siar raya, menyambung kabel mikrofon, melaras tombol. Murid perlu baca kesemuanya sekali. Baik, bantu cikgu. Yang mana langkah yang pertama? Okey, Kabil. Langkah pertama ialah menyediakan peralatan siar raya iaitu mikrofon, pengadun, penguat dan pembesar suara. Okey, betul langkah pertama. Kita teruskan langkah kedua. Okey, Kak Hakimi. Langkah kedua adalah menyambungkan kabel mikrofon ke in pengadun dan kabel out pengadun ke in penguat. Okey, tengok betul tak? Ya, betul. Okey, langkah yang ketiga. Okey, Zul. Menyambung kabel speaker ke pembesar suara mengikut kekutuban yang betul. Okey, betul. Okey, seterusnya. Langkah yang keempat. Irfan. On switch penguat dan pengadun untuk memulakan operasi. Kita onkan switch penguat dan pengadun untuk memulakan operasi. Dan yang terakhir, Sean, bantu saya. Melaras tombol, volume, pengadun dan juga penguat mengikut keperluan dan melakukan ujian suara. Inilah langkah yang terakhir. Okey, baiklah cikgu, dan cikgu dah kongsikan tadi berkenaan dengan soalan-soalan dan juga teknik menjawab bagi soalan-soalan tersebut untuk pemasangan sistem siar raya. Dan sekarang kita akan berehat seketika kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik. Baiklah Cikgu Hanafi, jom kita teruskan Cikgu. Baik, terima kasih. Jadi, kita teruskan dengan menservis sistem siar raya. Jadi, untuk pengetahuan Sean dan juga murid-murid yang berada di talian dan juga berada di rumah, okey, peralatan sistem siar raya ni perlu diservis. Supaya apa? Supaya jangka hayatnya akan boleh digunakan dengan lebih panjang. Selalunya kita akan buat dalam lebih kurang sebulan sekali. Kita jagalah macam maintenance kereta, analogilah saya bagi maintenance kereta, motor kita pergi servis. Jadi sistem siar raya pun kita perlu servis juga. Jadi kita dah kenal tadi peralatan-peralatannya seperti mikrofon, pembesar suara, penguat dan juga kabel-kabel yang terlibat. Jadi cara untuk kita menservis, yang pertama kita perlu bersihkan daripada habuk. Kesemuanya kita kena bersihkan daripada habuk supaya habuk tidak melekat dan juga kemungkinan habuk tu boleh merosakkan peralatan dan juga perkakasan sistem siar raya. Yang kedua, kita memeriksa port sambungan. Port sambungan secara fizikal. Jadi kita tengok sama ada dia ada putus ataupun tersumbat, mungkin ada binatang-binatang mungkin dia boleh berumah tangga sebenarnya dekat dalam speaker. Jadi kita kena pastikan secara fizikal keadaan semua perkakasan adalah dalam keadaan yang baik. Jadi kesemuanya lah, pembesar suara, penguat, kabel-kabel, kita kena periksa sambungan secara fizikal. Baik, kita teruskan. Ada soalan contoh untuk menservis sistem siar raya. Baik, murid-murid, okey, bersedia? Berikut ialah cara-cara menservis sistem siar raya. Jadi, tandakan right bagi penyataan yang betul dan pangkah bagi penyataan yang salah pada ruang jawapan. Jadi kita ada 4 penyataan di sini. Yang pertama, pastikan semua kita baca. Jangan kita tak baca. Okey, pastikan penguat PA tidak berhabuk dan perlu dibersihkan. Itu penyataan yang pertama. Penyataan yang kedua, mikrofon perlu diuji menggunakan penguji tebatan. Ini kata kuncinya. Okey, kemudian yang ketiga, pembesar suara kotak perlu disimpan di tempat yang kering
Dan yang terakhir, lakukan ujian keterusan kabel mikrofon dengan menggunakan meter pelbagai. Keterusan. Jadi anak-anak yang berada di murid-murid yang berada di talian, bantu cikgu untuk menjawab. Apakah jawapan bagi ruangan yang pertama? Hakimi. Betul, cikgu. Betul. Kerana kita tak naklah bagi habuk tu melekat pada penguat PA sistem. Okey, kemudian yang kedua. Betul ataupun salah? Kabil? Salah, Ego. Salah. Sebab dia kata menguji penguji tebatan. Penguji tebatan tidak kena-mengena dengan mikrofon. Oh, Okey? okey. Kemudian yang ketiga, pembesar suara perlu disimpan tempat yang kering. Okey, Zul? Betul tak, Go? Betul. Okey, betul jawapannya. Dan yang terakhir, Irfan. Yang terakhir, adakah betul ataupun salah pernyataan ini? Betul, Ego. Betul. Menguji keterusan mesti menggunakan meter pelbagai. Kita dah cakap dekat sini menguji keterusan. Okey, cikgu, saya pula ada soalan untuk cikgu pula. Ya, boleh. Tak ada Okey, masalah. Sebab kita dalam topik di mana berkenaan dengan pembersihan perkakasan kan, cikgu. Jadi, apakah medium yang paling sesuai untuk digunakan bagi membersihkan perkakasan ni, cikgu? Okey, medium yang paling sesuai untuk membersihkan perkakasan selalunya kita akan menggunakan kain yang kering. Okey. Kain yang kering. Kita kalau guna kain yang basah nanti sebab kita bermain dengan peralatan elektrik, dia akan boleh merosakkan perkakasan sistem siar raya. Jadi menggunakan kain yang kering sebagai medium, dia paling sesuai sekali untuk menjadikan membersihkan perkakasan-perkakasan seperti kabel-kabel, seperti penguat, seperti pengadun dan juga pembesar suara. Ya, cikgu. Dan bagi memanjangkan sebab kita nak nak buat maintenance ataupun penyelenggaraan serta untuk memanjangkan jangka hayat bagi perkakasan tersebut, cikgu. Ya. Di manakah ataupun apakah tempat yang sesuai, lokasi yang sesuai untuk menyimpan perkakasan sistem siar raya ini? Seperti dalam soalan ini, pembesar yang ketiga, pembesar suara kotak perlu disimpan di tempat yang kering. Jadi inilah lokasi yang paling sesuai. Jadi kita kena kenal pasti dan kena pastikan peralatan dan juga perkakasan sistem siar raya ini disimpan pada tempat yang kering. Okey, kita tengok takut jugalah dulu kita ada musim-musim banjir. Jadi kita elakkan dari kawasan-kawasan yang terdedah dengan air dan juga kawasan yang lembap. Kita elakkan. Jadi kita kena simpan di tempat yang kering dan juga tempat yang sesuai. Jadi bila kita simpan di tempat yang kering dan sesuai, dia boleh memanjangkan jangka hayat penggunaan sistem siar raya tersebut dan juga perkakasan yang kita gunakan. Jadi dia tidak akan melibatkan kos. Bila kita melibatkan kos, kita akan beli baru pula nanti. Tapi kalau kita tak jaga yang baru pula, nanti rosak balik dan kita mendapat ataupun terpaksa meluarkan duit yang lebih banyak untuk beli yang baru lagi. Kan, cikgu? Okey, baiklah cikgu, dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh kongsikan ataupun berikan sedikit rumusan kepada perkongsian cikgu pada hari ini. Baik, untuk pengetahuan semua, kertas menservis peralatan elektrik domestik ini mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Okey, untuk bahagian A, saya sarankan kepada murid-murid, saya fokuskan kepada topik ini saja. Pastikan kata kunci soalan tersebut dan kehendak soalan tersebut supaya kita tidak lari dengan apa yang perlu dijawab. Kalau dia suruh tulis padankan P, Q, R dan S, kita tulis P, Q, R dan juga S. Jangan tulis benda lain. Itu untuk bahagian A. Untuk bahagian B pula, sekiranya keluar soalan perbandingan, maka perkataan-perkataan perbandingan seperti lebih kecil, lebih besar, lebih rendah, lebih tinggi, lebih murah, lebih mahal dan lebih banyak, lebih sedikit perlu diletakkan dalam jawapan perbandingan. Jadi kita tak akan lari daripada skema jawapan yang diberikan oleh pihak peperiksaan. Itu Ishan. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih Cikgu Hanafi atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, dan harap kepada mereka yang menonton sekarang, harap-harap ia memberi manfaat kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua.